Nampak tak nak tani? Okey. Cuba nak proses tang sini yang mana batal dari sudut makrifah yang Lina cakap ni. Ada yang sempoi, ada yang batal. Nak bagi tahu kat lepas. Tang mana batal? Kita proses. Okeylah. Moga Allah merahmatimu. Dua wujud lah tu. Dua wujud tang tu, nampak tak? Tang tu kadang-kadang Pak termenung sebelum-sebelum ni lah. Nah ni faham macam mana. Jadi dengan orang lain tak kisah. Dengan kita dua ni, dua-dua dah kena talqin, dua-dua dah faham, dua-dua kena steady lah. Ya. Pergi terus 100% dengan si Chan. No turning back. Pahaman tu mau sempoi. Okey. Apa saja yang membabitkan jadi dua wujud, tolak. Kerana syirik kafi adalah seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang sangat pekat dan gelap. Dia ada, tapi tak nampak. Tu bahaya keakuan tu. Bila kita ada, kita tak perasan yang kita telah menduakan dan kita terus berada di dalam syirik kafi. Bahaya nah. Tak mau macam tu. Tak best. Wah, ini ada hantar satu voice tentang semut hitam di dalam gelap. Mai bercakap ini hantar pada ustaz tu, ustaz di Indonesia tu lah. Masya Allah. Bila didengar, dia kata orang ni sangat hebat, ilmu dia tinggi, dan ia lebih senang berdiam diri dari bercakap perkara yang tidak mendatangkan faedah. Orang ini sangat mengetahui kebenaran. Wah, Ina bangga bila Ina dengar macam tu. Tapi rugilah pada orang yang tidak mengetahui. Dia cakap bestnya. Biasanya orang ahli makrifat ni takkan heran di pujian. Itu yang Ina ketahui. Grup mana tak tahulah. Lepas ni macam-macam grup masuk, macam-macam perangai ada, macam-macam pahaman ada. Semua lepas nak kena reply, tapi kita layan lah. Kita teringat arwah ayah. Orang mai pagi dia layan pagi, orang mai petang dia layan petang. Orang mai tengah hari dia layan tengah hari, orang mai malam dia layan malam. Kalau dia kata nak ingat lagi, habis minta maaf ayah nak lagi 20 minit dah nak masuk kerja ni. Cepat-cepat dia start motor, tukang baju, start motor, pi kerja sampai pagi, balik pagi orang duk ada dah di rumah. Yang semalam tak balik pun ada, tunggu dia balik parking motor, dia pergi beli nasi lemak pula kat rumah Kak Zah tu. Sambung lah pula macam tu lah ya, layan ke semua. Tapi bukan senang lagi kita nampak yang sama bumbung bukan berarti sama faham now. Nak buat macam mana? Layan. Okey nah, selamat. Dan bab guru Indonesia yang nak cakap tu, nak ngaji dengan dia ke? Atau ada join group dengan dia? Group WhatsApp ke mana nak tahu. Tapi tak apalah nak layan lah. Kalau nak suka bab ilmu nak ramai nak boleh cari, boleh dengar banyak. Sebab there is ada dua keadaan dalam suasana pengajian ni. Satu dipanggil knowledge seeker, satu lagi secret keeper. Ada orang dia knowledge hunter ni, dia kira nak cari ilmu. Ada seorang lagi dia tak peduli buat ilmu dah. Dia secret keeper. Dia penyimpan rahsia. So di situ bezanya. Ada orang tengok lepat ni bagai ilmu lepat ni bagai rambut yang lebat. Dia pun kata. Mungkin di mata Tuhan selai bulu rumah pun tak ada. Ada setengah orang tengok lepas ni, dia perlu kata banyak ilmu, luas, apa semua dia ni, ilmunya tinggi. Tapi di mata Tuhan mungkin besar melukut pun tak ada. Sebab Tuhanlah punca dan pencetus pengembang akal fikir.
Tuhanlah yang membuka dan memberi petunjuk. Tuhan jugalah yang membolak-balik segenap hati umat manusia. Itu saja. Cuma kadang-kadang permainan, seperti mana Jesus Christ cakap, first know who you are, second know where you are. Yang pertama, tahu siapa diri kamu. Yang kedua, tahu di mananya kamu berada. Sebab di dalam suasana fiqh lah. Itu sebab kadang-kadang orang silap pergi bersoal jawab tentang kaedah ilmu tasawuf dan makrifah kepada ustaz fiqh. Maka mereka tidak akan menjawab. Mereka akan menghujah, maka menghukum, malah menghukum soalan tadi dengan berbagai hukuman. Bila orang tanya soalan semayang yang sambil berjalan kaki, sambil berkenderaan ni macam mana, solat yang dikatakan solat yang tak berrukuk bersujud ni macam mana, seperti Al-Baqarah 239. Dia bukan jawab, dia assume dengan perkataan menghukum seperti ini orang-orang yang malas untuk bersolat. Begitu pula. Jadi bila kita tengok balik, ya Allah, dia bukan jawab soalan tu, dia hentam balik mamat tu. So itulah, kena tahu siapa diri kamu, kena tahu di mana kamu berada. Kalau ada di dalam majlis fiqh, janganlah bawa keluar soalan-soalan makrifah. Itu saja, permainan saja, tak ada apa pun. The game upon the games. Itu saja. Dalam Bible pun dia pun sebut Kingdom of God is in you and surround you. Tapi bila mereka ni tak mengenal, maka mereka akan membawa kaedah-kaedah sistem je. Itu je, law. Membawa kita berangan-angan, memikirkan, oh kalau aku begini, kesudahan dia akan begini. Sedangkan dalam malazim isti'anah, Allah Ta'ala itu tidak mengambil sebarang faedah. Macam mana? Jadi buat pula mereka tu. Jadi banyaklah persoalan-persoalan yang telah ditujukan kepada salah tempat. Maka jawapan yang dapat bukanlah jawapan, hanyalah hukuman dan tuduhan demi tuduhan. Permainan tu permainan mau faham, permainan mau tahu. Tak ada apa. Tak ada apa. Semua ni Allah Ta'ala lah, hak milik Allah Ta'ala. Cuma yang mengenal Allah Ta'ala, bicara-bicara dia akan berlainan. Yang mengenal agama, bicara-bicara dia lebih pada wajah hukuman. Lebih juga pada wajah-wajah dosa dan pahala. Itu kaedah agama, kita faham. Kita tak kata silap, tapi cuma berlabuh di tempat yang salah lah soalan-soalan kita kepada mereka. Baik selamatlah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih bagi tahu panduan-panduannya. Cuma apa yang aku faham lah, aku pun rasa tak adalah mengaji mana pun, ikut pun tengok dengar pada video-video apa yang pasal makrifat ni. Apa yang aku faham, mengenal diri ni, bila dah kenal diri ni, jasad ni tak ada apa-apa, kosong, barat macam tin kosong, tak ada apa-apa. Yang ada cuma adalah roh. Roh bila diisi dengan Nur Muhammad yang ada, itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Itu yang aku faham lah. Jasad ni yang anak kita nampak, tangan, kaki ni, semua ibarat macam tin kosong je. Yang ada sebenarnya adalah roh. Itu yang aku faham lah. Betul tak? Ke aku salah? Kalau salah, bolehlah tolong jelaskan mengenal diri tu macam mana. Waalaikumsalam Nizam. Baik Nizam, ada sedikit yang lepas tak setuju, tetapi jangan anggap itu masalah. Okey, dalam ilmu makrifah ni, dia tiada
berkesudahan dengan kesalahan, tetapi dia akan ada kaedah-kaedah kesusahan. Okey, dia tak salah, tapi mungkin akan membawa susah. Permainan dia itulah susah pada yang tak mengetahui dan yang akan menghukum bersangka-sangka dan berdusta ke atas kita. Salah di mata Allah Ta'ala tak ada, sebab kita tahu apalah kita dan siapalah kita. Baik, kembali kepada apa yang dicerita oleh Nizam tadi. Setahu Nizam, jasad kita ni tak ada apa, kosong. Yang tu dapat tak setuju. Sama sekali tak setuju, sebab tiada bezanya 7 sifat ma'ni atau dalam bahasa tasawuf dipanggil syariat. 7 sifat ma'nawiyah dalam bahasa tasawuf dipanggil hakikat. Inilah kata-kata orang-orang terdahulu, orang-orang suci, orang-orang sufi selalu berkata. Nizam berbunyi begini: sesungguhnya syariat dan hakikat itu tidak boleh dipisahkan. Maka batallah jika ada hakikat tak ada syariat, dan hampalah jika ada syariat tanpa hakikat. Maksud dia, kalau ada 7 sifat makni, tak ada sifat maknawiyah, hampalah. Doktor kata anak makcik dah terlahir sudah tetapi meninggal dunia. Ada 7 sifat makni kat baby tu, tapi tak ada 7 sifat maknawiyah, dan tak ada lagi sifat-sifat kaya Tuhan yang seterusnya. Maka hampalah makcik tu, 9 bulan aku mengandung, ini yang aku dapat. Baik, alasan dia terjerut orat perut kat lehang lah, apalah, terlalu lama duduk dalam tu lah. Tak kisahlah, itu sebab musabab, asbab dia ajal dah sampai. So hari ni apa yang kita nak cerita, jika keluar 7 sifat maknawiyah tanpa 7 sifat makni, maka batal. Perut dah kempeh, tak mengandung dah, tapi anaknya tak nampak, yang keluar tu roh saja, dia kata. Kalau kata 7 sifat makni maknawiyah ni, jasad ni tak ada apa, kosong saja, macam mana 7 sifat makni kalau dah kosong, 7 sifat maknawiyah pun kosong lah. Kosong atas kaedah apa, pahaman yang macam mana, dari sudut faham apa yang kata kosong ni. Kalau kata bukan hak kita, itu betul lah, tetapi ianya istimewa 7 sifat makni ni, sebab itu pun terterbit dari Allah Ta'ala juga, sifat-sifat dia. Macam mana kita boleh kata tak apa? Kadang orang kata jangan sampai terlihat diri. Tak boleh, saya tak setuju sama sekali. Dari sudut makrifah, macam mana boleh cakap macam tu? Yang melihat tu mengenai basar, basirun, kaunuhu basiran. Mata siapa? Yang awak lihat diri tu hayat, hayyun, kaunuhu hayyan. Siapa dia? So kenapa pula tidak boleh melihat? Tetapi jangan sampai ada keakuan diri dan menduakan dua wujud. Jadi tak bolehlah, faham tak? Saya tak setujulah kalau kata jangan sampai terlihat adanya diri. Yang melihat tu siapa? Nak melihat bahawa adanya diri tu, yang melihat tu siapa? Yang diri tu siapa pula? So mana salahnya? Itu saja. Dari sudut makrifah tak ada apa. Dari sudut yang ramai tu, maka adalah babak-babak proses. Ni ramai ustaz yang tak tahu. Oh, tengok dalam sejarah Nabi, tengok dalam ni, tengok dalam tu, mereka ni. Apa dia? Kita mengaji mengenal Allah, bukan mengenal sejarah. Yang awak nak ibaratkan dia tentang si fulan ni, sejarah ni. Ibarat itu is nothing got to do with me. I am not him, and he is not me. Simple as that lah. Segala sejarah-sejarah hadis riwayat tu yang bawa keluar tu, okey, boleh dicerita pada satu yang ramai pada yang satu dalam kaedah bermasyarakatan. Tetapi dalam kaedah mengenal Tuhan, what got to do? Aku nak mengenal Allah, bukan aku nak mengenal apa yang Allah cipta dan apa yang Allah kata. Aku nak mengenal Tuhan, bukan aku nak mengenal rumah dan pintu rumah. Tuan rumah tu aku nak kenal. This is a different. So kalau hang kata 7 sifat makni ni pada jasad kita ni tak ada apa, aku tak setuju.
Pasal itu pun istimewa. Bila dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun, bukan dia kata dalam, dia menyeliputi 7 sifat makni, 7 sifat maknoya. Tak boleh bercerai, dia menyeliputi. Itu dia kata dalam Quran. Fahamkah kamu tentang yang meliputi? Apa pula yang kamu buat? So ini banyak orang tak halusi benda ni. Sedangkan Allah itu bukan ada di dalam, bukan ada di luar, bukan ada di atas, kiri, kanan, tepi, bawah, belakang, depan. Allah Ta'ala itu meliputi. So faham baik-baik, mengaji apa hak Allah. Kalau kita kata 7 sifat makni ni, yang zahir ni atau yang jasad ni Allah Ta'ala punya, istimewa lah. Tak bolehlah kata tak kosong, tak ada apa, tak boleh. Kalau kata lagu tu 7 sifat makni, roh tu pun tak berhenti kalau tak ada zahir ni. Bagaimana dia nak menzahirkan, penzahiran penggerakan. Kalau ada hayat tubuh badan, mesti kena ada hayyun. Kalau ada hayyun, mesti kena ada kaunuhu hayyan. Tak boleh lari benda ni, sebab dia ada wadah dia. Qasat tarak ta'yin, Allah Muhammad Adam, bukan 3 serangkai. Setiap yang 2 itu terbitnya daripada 1 juga. InsyaAllah Nizam mengaji sifat 20 dulu, susun elok-elok, tertib dia elok-elok, sampai zat sifat asma' af'al, wajib, harus, mustahil ni semua pecah elok-elok. Okey, pecah elok-elok. InsyaAllah. Selamat Nizam. Assalamualaikum bang. Tadi aku baru baca komen-komen yang dekat abang punya Facebook. Banyak malaun dalam tu. Macam-macam lah. Pelik-pelik. Komen banyak kan tanya, patut berguru lepat, jangan main belajar sendiri. Dia orang tak mengaji kot. Bodoh lah. Aku pun tak faham lah bang, kenapa dia orang trigger dia macam ada satu trigger kalau kita macam abang nak bercerita ke apa-apa kan, cerita biasa je pun, tapi dia orang trigger macam ada benda sesuatu, something yang nak kena komen jugalah. Macam dia orang ni reti lah, maksudnya dia orang betul, kita salah macam tu, melalui kacamata dia orang lah. Waalaikumsalam. Sebenarnya aku sendiri pun dah lama dah berkeputusan tak mau layan komen-komen. Tapi ada kalanya kawan minta, lepas kena tengok kat lepas dia tengah teruk sangat hentam macam-macam, biar cover line sikit. Aku pun pipi lepas patah kata 2 tu aku belah. Pada hakikat kenyataan yang sebenarnya, kalau mereka yang kononnya mengaji yang betul, mereka tak pergi redah masuk tempat orang hentam suka-suka hati, menyakitkan hati orang kan. Mereka tak buat macam tu. Sebab kalau kita halusi balik kan, aku bercakap tentang ilmu mengenal Allah. Untuk mengenal Allah adalah mengenal diri sendiri, bukan diri mereka, bukan diri orang ramai, adalah diri aku sendiri. Selalu dah aku bercakap, berpuluh-puluh kali dah aku bercakap, kena kaji apa yang Allah sebut dalam surah 6 ayat 116 tu, clear sangat. Mereka yang faham ni, mereka dia kata oh tu dia post kat wall dia, bukan dia pergi kacau orang pun. Mesti mereka faham dah tu. Alah, kalau hang tengok balik pun FB aku ni pun kerap ahli-ahli fatwa, institusi kepahaman Islam, mereka duk kaji lama, mereka duk teropong je kok mana nak hentam dia ni, kok mana nak masuk dia ni. Ada setengah-tengah golongan yang macam tu. Tapi aku yakin
Aku yakin dengan sebenar-benar keyakinan bahawa Allah itu pengasih dan penyayang. Maka di atas keyakinan yang macam tu, aku percaya mufti, ahli-ahli tertinggi bagi institusi kepahaman Islam, ahli-ahli ilmu agama, mesti ada yang nampak, yang mula nampak setelah decades, berkurung lama, bertahun-tahun ilmu, para-para yang membawa ilmu makrifah dikeji, dihina, difitnah dan dicela dengan begitu teruk. Aku rasa kali ini mereka-mereka yang memiliki hati yang baik, akal yang bersih, jiwa yang tenang, pasti mereka mula nampak budak lepas ni dia tengah bercakap sesuatu yang mungkinnya kita tak mengaji lagi. Dan marilah kita stop our judgmental. Kita punya judge-minded, kita tak mau dah. Kita try tengok dari sudut kita ni tak mengaji dan kita tak tahu. Dan kita cuba melihat kebenaran tu. Ada, insya-Allah ada saja ustaz-ustaz, ahli-ahli agama yang sedang. Ada bahagian yang ni tak mengaji. Itulah yang nak mengkeji, yang nak fitnah, nak cela. Awak tengok sendirilah. Kalau awak baca, awak jadi sikit hati, bermakna connected to connection lah. Orang yang membawa kaedah-kaedah yang terterbit dari penyakit hati, maka akan menyakitkan hati orang. Cuba tengok surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 10. Tuhan dah tulis jelas dah, Tuhan dah turunkan untuk kita jelas dah. Tuhan dah memberi nasihat dan keterangan yang terang tentang puak-puak ni, puak-puak penyakit hati ni. Tak pedulilah balik dari tanah Arab ke, ustaz ke, apa sekalipun, kalau hati dah penyakit, apa yang mereka cakap akan menyakitkan orang. Okay brother, terima kasih. Apapun surah 7 ayat 199 kita layan yang tu lah. Berpalinglah, jadilah pemaaf, jadi berpalinglah dari mereka yang bodoh. Kita buat betul sudah lah, kita tak kacau mereka, itu satu benda yang betul. Kita tak kacau mereka, kita tak menyakitkan hati mereka. Mereka sendiri yang get gone with unnecessary. Mereka sendiri yang hanyut dengan thought and emotion mereka, dengan sikap bersangka-sangka mereka. Itu saja, tak ada apa pun. Okey, baiklah. Selamat brother. Selamatlah.